Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sorry untuk delay sebab teacher blur hari ni. I thought teacher hanya ada kelas pukul 12 nanti. Lupa yang saya ada kelas pagi ni dengan kamu. So memang dalam kekalutan tadi saya preparing something dulu. Okay, hari ni kita akan tengok pada dua jenis ikatan. Okay, pertama kita akan tengok ikatan datif. Satu lagi kita akan tengok ikatan apa ya? Logam. Okay, alright. Ikatan datif ni dia ni sikit. Okay, dia taklah susah tapi dia lain sikit daripada kebiasaan yang kita tengok. Okay. Oh ya, sebelum saya lupa, saya dah kongsi belum dengan kamu tentang persamaan dan perbezaan antara ikatan ion dan ikatan kovalen? Ada tak? Sebab buku teks dengan susunan dalam kita punya modul ni dia lain sikit. Saya takut saya tertinggal. Saya dah buat belum yang persamaan antara ikatan ion dengan ikatan kovalen ni? Rasa-rasa pernah dengar tak? Anyone? Pushairi? Halo? Ya, teacher. Kita dah tengok belum? Kita dah tengok belum ikatan perbezaan ikatan ion dengan ikatan kovalen ni? Saya lupalah. Perbezaan ikatan ion dengan ikatan kovalen. Ha. Tak silap saya dah, teacher, sebab kita dah lepas persamaan perbezaan antara ikatan ion dengan kovalen tu, ikatan hidrogen. Teacher dah masuk dah ikatan hidrogen tu. Itulah. Tapi saya dah ceritalah itu Sini teacher dah cerita kot sebab saya ada catat-catat ni. Okay. Yang daya tarikan elektrostatik antara ion lagi tinggi daripada kovalen punya. Ya, yes. Betul. Dah lah Okay. Alright, thank you. Okay. So hari ni kita akan tengok pada ikatan datif. Okay, ikatan datif ni. Alright. Nama lain bagi ikatan datif adalah ikatan koordinat. Okay, so nanti kalau awak masuk awak ambil bidang kimia, kalau awak jumpa nama ikatan koordinat ni, so awak tahu je lah ikatan koordinat ni adalah sama dengan ikatan datif. Okay, dia sama. Okay. Keluar tak ni? Okay, teacher. Keluar tak yang ni? Keluar tak gambar yang ni? Gambar tu tak keluar, dia still dekat ikatan datif tu. Okay. Dia ada kat ikatan datif tu lah Alright. So, sekejap. Okay. Baik. Ikatan datif ni sebenarnya dia berkait rapat juga dengan ikatan kovalen. Okay. Tapi apa yang membezakan dia berdua ni ialah ikatan kovalen yang kita faham sebelum ini, kita ada dua atom bukan logam. Contoh hidrogen dengan hidrogen kan? Kalau kita sebut tentang ikatan kovalen, dia maksudnya dia akan kongsi elektron. Yang ni yang kita dah belajar sebelum cuti hari tu. Ikatan kovalen dia kongsi elektron. Tapi untuk ikatan kovalen, dua atom bukan logam tu dia akan kongsi. Contoh hidrogen akan kongsi satu, hidrogen belah sini akan kongsi satu. Maksudnya setiap atom akan kongsi elektron. Tapi ikatan datif ni dia lain. Ikatan datif ni dia satu atom sahaja yang kongsi. Satu atom sahaja yang berkongsi. Boleh faham? Boleh faham setakat ni?
So maksud dia teacher, satu lagi tu dia menumpang lah, nak mencukupkan susunan elektron duplet. Betul. Okay, satu lagi tu hanya kongsi saja. Okay. Okay, satu lagi tu hanya dia macam mana? Dia tak cukup. Okay, dia tak cukup tapi dia tak kongsi. Okay, contohkanlah ada A dengan B kan. Okay, B ni tak cukup. Tapi dia tak kongsi elektron dia. Hanya A je kongsi elektron dengan B. Itu maksud dia. Okay, sebab tu dia kata sejenis ikatan kovalent antara dua atom iaitu kedua-dua elektron berasal daripada satu atom sahaja. Itu ikatan datif. Okey, contoh katakanlah ion hidroksonium. Ion hidroksonium ni datang daripada H2O tambah dengan H+. Okey, seperti yang kita tahu H+ ni ada berapa elektron? Anyone? Dia tak ada elektron. Dia tak ada elektron. Okey, dia tak ada elektron sebab dah jadi plus kat sini. Dia ada satu elektron asalnya, lepas tu dia buang elektron, so dia tak ada elektron. So dia nak kongsi apa, betul tak? Jadi dia akan ambil dua elektron daripada molekul H2O ni untuk mencukupkan dia punya bilangan elektron supaya dia jadi oktet. Okay, oktet pula dah, duplet, sorry. Okay, contoh, katakanlah ion hidroksonium. Okay, ion hidroksonium ni dia adalah gabungan atom molekul H2O dengan H+. Okay, dengan H+. Okay. Dia macam ni. Ikatan datif ni dia berlaku bila satu molekul ni dia ada ion bebas. Ada elektron bebas. Ini kita panggil sebagai elektron bebas. Okay. Dia tak berikat dengan apa-apa. Okay. Alright. So, H+ ni dia akan ambil. Okay. Dia akan kongsi dua elektron ni daripada HOH ni. Okay. Saya lukis lah supaya mudah kita nak tengok. Okay. Bukan yang ni. Sekejap Salah pula. Aduh. Okey. Dia macam ni. Okey. Contoh katakanlah kita nak tengok sekarang ni ion hidroksonium. Okey. H3O+. Okey. Okey, kita ada molekul hidrogen. Okey, molekul hidrogen, molekul air. H2O. O ada berapa? O ada 6 elektron valen, betul? Okey. O dia ada 6 elektron valence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia kongsi dengan hidrogen. Satu lagi. Okey, dia kongsi dengan hidrogen. Satu lagi. Okey. Kemudian datang ion H+. Okey, ion H+ ni dia kosong. Dia tak ada apa-apa. Memang dia kosong terus. Okey, dia tak ada elektron. Jadi, H+ ni nanti dia akan pergi kongsi dekat sini.
Okay, jadi dia akan jadi macam ni. O. Okay, yang asal tadi macam ni kan. 1, 2, 3, 4. Dia ada H kat sini. 1. Ni saya lukis mudah je lah Okay. Kita ada H kat sini. Jadi OH ni nanti dia perlu berapa? Dia perlu 2 elektron. Okay, bila dia perlu 2 elektron, dia akan gabung macam ni. H terus. Okay. Dan dia akan ada charge. Kenapa dia ada charge? Sebab H ni adalah hidrogen. Ya, sebab hidrogen ni. Hidrogen ni adalah H+. Jadi dia akan jadi H+. Okey, sama juga dengan ion. Okey. Ion amonium. Ion amonium dia adalah NH4 positif. Okey. Kita lukis dulu ion amonium. Macam mana ion amonium ni terbentuk? Daripada NH3 tambah H+. Okey. So, dia akan jadi macam ni. Okey. Okey, ni adalah ion molekul NH3. Okey. N dia ada 5. Okey, dia ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Kemudian dia gabung dengan H3. Okey, H3 ni ambil hijau. Okey. H3 ni dia akan gabung dengan ni lah nak jadi cukup 8. So H. So nitrogen dah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hidrogen ada 1, 2, 1, 2, 1, 2. Cukup. Okey. Dan dia ada 1 elektron pencil ni. Kat atas ni. Bukan elektron pencil, sorry. Elektron pencil tu istilah saya dulu. Sekarang ni disebut sebagai elektron bebas. Ni adalah elektron bebas. Syarat dia mesti ada elektron bebas. Okey. So, hidrogen ni datang untuk meminta pertolongan supaya dia boleh jadi duplet. Okey, so dia akan datang. Okey. H ni kosong. Tak ada elektron. Okey. Jadi apa yang akan terhasil nanti? Dia akan menghasilkan, okey, lukisan kita balik tadi. Merah dulu. N 1, 2, 3, 4, 5. Ni yang asal. Okey. Hidrogen 1, 2, 3. H tu nanti dia akan mari je duduk kat atas ni. Dia akan terikat tapi dia akan guna 2. Ni maksud dia ni. Okey, dia akan guna 2 daripada molekul yang asal tu. Maksudnya H ni dia tak kongsi elektron. Dia hanya datang mari tumpang lah. Macam tumpang lah. Dia kongsi dan tumpang terus dekat situ. Okay, so dia akan ada charge positif. Okay, boleh faham tak untuk ikatan datif ni? Dia beza dengan pada ikatan covalent. Macam ikatan covalent tadi. Ikatan covalent tadi contoh katakanlah macam NH3 tadi kan. Okay, NH3. N ada 5. Okay, N ada 5 electron valence. Okay, H pula dia ada 1 electron valence. Okay, jadi H ni nak cukupkan dia punya electron valence dia, nak jadi duplet. Okay, dia akan kongsi 1, nitrogen akan kongsi 1. Kan? Dia kongsi gini. Maksudnya setiap satu menyumbang. Ini ikatan covalent. Okay. Ikatan datif, satu pihak je menyumbang, satu pihak tidak menyumbang apa-apa. Okay. Alright. Dia ada 3 contoh yang biasa orang tunjuk. 1,
hidroksonium, 2 amonium, 3. Okey. Yang ketiga kita nak tengok ozon. Molekul ozon. O3. Okey. Mula dia campuran daripada, bukan campuran, dia gabungan daripada molekul O2 dengan atom O. 2 negatif tu. Okey. So macam mana dia gabung? Okey. Mula-mula kita lukis dulu yang O2 ni. Okey. O ada berapa elektron valence? Anyone? Natasha, O ada berapa elektron valence? O. O. Ada berapa elektron valence? O ada 2, 6. Berapa? Sudah dah lah. Betul dah jawab patut pula. 6. 6. Berapa nombor proton untuk oksigen? Ain? Ada berapa Tasha? Ain pula dah. Ain lain pula jawab. Nombor proton untuk oksigen ada 8. 8. Bila 8, susunan elektron dia adalah 2, 6. So elektron valence dia ada 6. Okey. So O2. Okey, kita lukis satu-satu. O ada 6. Malas pula nak lukis ini. Saya buat struktur Lewis je Okey, O dia ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, jadi dia nak cukup dia punya susunan oktet dia perlukan berapa lagi elektron? Azri? 2, betul. Okey, dia perlukan lagi 2. Jadi datanglah oksigen yang lain. Okey, oksigen yang lain datang. Okey, dia pun akan kongsi 2. Dia akan kongsi 2 dengan oksigen yang tadi itulah. Okey, ni berapa bond ni? Double bond. Double bond, good. Dia akan jadi double bond. Okey, so dia kongsi 2. Okey, lepas tu kalau awak tengok dia ada elektron bebas. Kat mana elektron bebas dia? Elektron bebas dia ada di sini, 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 sini. Dia ada banyak elektron bebas tu. Okey, so bila data O, tapi jangan pula cikgu, dah tu boleh gabung banyak-banyak. Tak, dia akan gabung satu sahaja. Pilihlah daripada mana-mana pada molekul tu tapi dia akan gabung satu saja. Okey, so macam mana dia jadi? Okey, nanti bila O yang tadi tu datang, buang dulu kuning-kuning ni. Okey, O yang tadi tu datang, dia akan buat macam gini. Okey, dia akan datang O 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buat apa saya pergi lukis kat tepi sedangkan ruang tu besar. Saya lukis semula tengah ni. Okey. Biru. O 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Lepas tu dia gabung secara covalent dengan O yang ni. 1, 2, 3, 4. So O yang warna merah ni dah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O yang biru ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So dia dah stabil. Okey. Bila O2 minus ni datang, dia bergabung secara ikatan datif. Okey, ini ikatan covalent ni. Ini. Okey, yang ni. Ini adalah ikatan covalent. Kenapa dia sebut sebagai ikatan covalent? Sebab O merah kongsi 2 dengan O biru. Okey. So O yang ni dia datang
dia terikat secara ikatan datif. Okay. So bila dia terikat secara ikatan datif, O yang kuning ni dia tak akan bagi dia punya dia tak akan bagi dia punya apa ni nak kata, dia tak akan bagi dia punya elektron. Dia ambil je O yang daripada biru ataupun merah. Kita katalah ambil daripada biru. So O ni nanti dia akan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ni adalah ikatan datif. Kenapa dia tak buat ikatan kovalen je? Siapa tahu agak-agak. Kenapa dia tak buat ikatan kovalen je? Kenapa nak datif pula? Siapa boleh bagi? Nanti terlebih. Terlebih untuk siapa? Untuk yang tengah-tengah warna biru. Ya, okey. Kalau O kuning datang, dia bagi secara ikatan kovalen, O kat tengah tu dia akan jadi 10 lah pula elektron dia. Okey. Tapi sebab nak membentuk O3 ni, okey, jadi dia datanglah secara ikatan datif. Okey, boleh faham? Boleh. Tapi teacher, atas tapi ada lagi satu tu. Mana? Yang dekat Atas atas. ni? Okey. Dia tak akan, dia hanya akan, ikatan datif ni dia akan bentuk satu sahaja. Ikatan dalam satu molekul ini. Dia tak akan jadi lebih. Okey. Dia tak akan jadi lebih. Sama juga macam hidroksonium tadi. Hidroksonium kan dia ada lagi lebih 2 ni. Nampak tak? Ini dah ikat satu kan? Ni ada lagi ni, elektron bebas ni. Ini dia tak cara dah lah. Penuh dah lah. Okay, sebab dia hanya membentuk satu saja. Dia tak akan lebih daripada satu. Okay. Okay. Do you understand? Yes, I do. Okay, good. Alright. Ada soalan untuk ikatan datif? Tak susah pun, senang je kan? Susah ke? Okay, so kita tengok ni. Mari kita penuhkan kita punya buku apa? Buku apa ni ya? Buku modul. Sorry lah, tak mari. Okay. So, okay. Alright. Ion hidroksonium H+. Terangkan pembentukan ikatan datif bagi ion hidroksonium H3O. Okey, molekul air H2O terdiri daripada atom Hidrogen. Hidrogen, is it hidrogen? Yang telah mencapai susunan elektron oktet. Oksigen. Good. Oksigen. Daripada H2O terdiri daripada atom oksigen yang telah mencapai susunan elektron oktet yang stabil dan atom hidrogen yang telah mencapai susunan elektron duplet yang stabil. Okey. Ion hidrogen H+ tidak mempunyai elektron di dalam petalanya. Okey. Pasangan elektron bebas dalam molekul H2O yang tidak terlibat dalam pembentukan ikatan kovalen dikongsi dengan ion H+ membentuk ikatan datif. Okey. Semua atom hidrogen dan atom oksigen. Terbalik tu sebenarnya. Oksigen dulu. Okey. Semua atom oksigen dan atom hidrogen mencapai susunan elektron oktet. Sebab dia tulis oktet dulu. So oksigen dululah. Oktet dan duplet yang stabil membentuk ion hidroksonium. Ni cara jawapan kalau ditanya bagaimana ikatan datif terbentuk bagi ion hidroksonium. Okey. Point dia hak paling utama dekat B ni. Ini yang menunjukkan ikatan datif. Ion hidrogen tidak mempunyai elektron di dalam petalanya. Pasangan elektron bebas dalam molekul H2O yang tidak terlibat dalam pembentukan ikatan kovalen
berkongsi dengan ion H+, membentuk ikatan datif. Itu cara kita nak terangkan tentang ikatan datif. Dia mesti ada teknik dia. Contoh. Okey. Contoh kalau ikatan ion, apa keyword dia kita nak menunjukkan yang dia tu adalah membentuk ikatan ion? Dia menderma elektron. Ya, betul. Atom A akan menderma satu elektron kepada atom B. Dia macam tu kan? Itu adalah ikatan ion. Kalau ikatan kovalent? Berkongsi. Berkongsi. Dia punya ayat, atom A akan berkongsi elektron, berkongsi satu elektron dengan atom B contohnya. Okay, berkongsi elektron. So kita boleh faham kau kongsi satu, bila sebut kongsi kau bagi satu, kau satu. Okay, kalau ikatan datif, dia ada perkataan elektron bebas. Okay, elektron bebas yang tidak terlibat dalam pembentukan ikatan kovalent berkongsi dengan ion H+. Gitu cara dia. Dia mesti ada perkataan elektron bebas tu. Okay, alright. Tengok pula ion amonium. Ion amonium. Alright. Lukisan dia macam ni kot. Dia ada anak panah gini. Nanti saya tengok dulu cara nak buat ikatan datif ni, dia punya simbol macam mana. Sebelum ni kan kita buat garis-garis ni kan. Sama ada anak panah macam mana. Nanti saya beritahu balik lah. Okay. Terangkan pembentukan ikatan datif bagi ion amonium. Okey, molekul amonia NH3 terdiri daripada atom Natrium. Are you sure? Nitrogen. Nitrogen yang telah mencapai susunan elektron oktet yang stabil dan atom hidrogen yang telah mencapai susunan elektron droplet yang stabil. Okey, ion hidrogen H+. Ni dia cerita ni. Ion hidrogen H+ tidak mempunyai elektron di dalam petalanya. Okey, pasangan elektron bebas yang tidak terlibat dalam pembentukan ikatan kovalent dalam molekul amonia dikongsi dengan ion H+ dan membentuk ikatan datif. Okey. Good. Okay, so semua atom nitrogen dan atom hidrogen telah mencapai susunan elektron droplet. Yang ni memang kena tulis ni. Kesimpulan ni, mencapai susunan elektron oktet dan duplet ni mesti kena tulis. Dia wajib tulis. Okay, yang stabil membentuk ion amonium. Okay, boleh? Boleh faham? Boleh. Okey. Alright, kita tengok pada ikatan logam. Okey. Ikatan logam. Apa tu ikatan logam? Okey. Okey. Alright. Ikatan logam. Okay. Daya tarikan elektrostatik di antara ion logam positif dengan elektron-elektron yang dinyah setempatkan. Apa maksud dinyah setempatkan? Dinyah setempatkan ni ataupun delocalize ni, delocalize elektron ni adalah elektron yang ada di sekeliling atom-atom logam yang ada tu. Okay, alright.
Atom dalam pepejal logam terikat bersama oleh ikatan logam. Okey. Atom logam lebih mudah melepaskan elektron valen membentuk ion bercas positif. Elektron valence dikongsi di antara semua atom di dalam struktur logam. Bila kita kata logam ni, awak bayangkan macam kita ada satu dawai logam yang kat dalamnya semua atom logam. Semua atom yang positif tu. Faham tak maksud saya? Macam mana nak cerita kat kamu ni? Dia macam dia macam ni. Okey, contoh kan. Logam natrium. Okey, dia ada berapa elektron valence dia? 1. 1, betul. Dia ada 1. Sebelah dalam satu seketul logam natrium, dia ada banyak atom natrium. Faham tak? Dalam seketul natrium, dia ada banyak bilangan atom natrium. Okey. Atom natrium dia ada 1 elektron valence. Yang elektron valence dia tu, yang 1 tu, itu adalah kita panggil sebagai delocalized electron. Elektron dinyah setempatkan. Dia ada yang lebih tu. So dia akan menjadi satu lautan elektron. Oh, laut pula dah. Okey, dia akan jadi Sebab lautan kumpul elektron. lah Yang ni. Apa dia, Sam? Sebab kumpul lah. Sebab dia banyak berkumpul. banyak. Ya, betul. Contoh macam ni kan. Okey, ni dia ada 1 elektron, 1 elektron, 1 elektron, 1 elektron kat luar. Kita ambil natrium paling mudah. Okey, 1 elektron, 1 elektron kan. Okey, bila dia ada 1 elektron ni, bila dia duduk macam gini, dia dah jadi macam satu lautan elektron yang banyak-banyak dekat luar ni. Okey, elektron valen dinyah setempatkan untuk membentuk lautan elektron di antara kekisi logam. Kekisi logam tu maksudnya kan kita dah belajar susunan atom untuk pepejal kan, dia duduk secara tersusun kan. Dia duduk secara tersusun tu maksudnya dia duduk dalam kekisi dia. Dia ada tempat dia. Kalau kita lukis tu dia ada kalau awak pernah tengok orang lukis gambar macam gini kan. Ada satu atom, satu atom, satu atom, satu atom, dedek sini ada atom lagi. Ini kita panggil sebagai kekisi logam. Okey? Elektron dalam lautan elektron bebas bergerak dalam pepejal logam. Dia boleh duduk bebas laut kan. Air mana duduk statik kan, gerak sana gerak sini. Okey. So dia boleh bergerak. Okey. Daya tarikan elektrostatik terbentuk di antara ion logam yang bercas positif dengan lautan elektron. So ikatan logam akan terbentuk. Sebab itulah kita ada wayar kuprum, kita ada wayar apa lagi? Kita ada faham tak? Sebab tu dia boleh duduk dalam keadaan sebab itu atom logam boleh bergabung dengan atom logam. Faham maksud saya? Takut tak sampai kat kamu. Sebab itulah kuprum dia boleh jadi satu dawai. Kalau kita fikir secara logik, macam mana natrium nak gabung dengan natrium yang lain? Sebab kan dia ada satu elektron valence, negatif lawan negatif, kan charge negatif dengan negatif kan dia akan tertolak antara satu sama lain, betul tak? Betul. Jadi macam mana dia boleh membentuk satu pepejal bongkah tu, dia boleh duduk dalam satu kekisi? Jawapan dia sebab dia ada ikatan logam yang terikat di antara ion logam yang bercas positif dengan lautan elektron itu. Okey, siapa ada soalan? Boleh faham tak maksud dia? Boleh. Boleh? Dia gitulah kaedahnya.
Okey. Dan disebabkan oleh perangai yang macam inilah, logam ini boleh mengalirkan arus elektrik. Sebab ada lautan elektron itu tadi. Okey. Sebab ada lautan elektron. Kan elektron, kalau dia nak pass daripada satu bahan ke satu bahan yang lain, dia kena ada elektron yang bebas bergerak di sekelilingnya. Kalau tak ada elektron yang bergerak di sekelilingnya, elektron tak boleh lalu. Okey, faham? Kenapa karbon dia tak boleh mengalirkan arus elektrik walaupun dia duduk dalam bentuk kekisi? Nanti dia ambil elektron. Sebab dia tak ada elektron bebas. Faham tak? Dia tak ada elektron bebas. Jadi dia kena ada elektron bebas baru boleh mengalirkan arus elektrik. Sebab tu kuprum adalah logam yang sangat bagus untuk nak alih elektron. Kan dalam kita punya wire kan kita pakai dawai kuprum. Tembaga. Yang warna kuning tu, betul tak? Sebab dia ada lautan elektron bebas yang banyak. So dia mudah untuk menghantar elektron lah. Elektrik tu tahu apa elektrik? Apa tu elektrik? Pergerakan elektron. Pergerakan elektron daripada satu titik ke satu titik yang lain. Kan kita belajar tekanan 3 kan? Daya, apa kita panggil? Beza keupayaan. Saya rasa dah pernah dengar masa sekolah mendengar rendah. Beza voltan. Kan kita belajar tekanan 3 kan? Apa tu voltan? Beza keupayaan daripada hasil daripada pergerakan elektron daripada satu titik ke satu titik yang lain. Okay. So, yang bergerak tu, elektron yang bergerak dari satu titik ke satu titik yang lain tu, dia bergerak melalui apa? Dia bergerak melalui dia bergerak melalui lautan elektron yang ada dalam ikatan logam ni lah. Okay? Boleh? Boleh. Alright. So kita tengok lagi. 3 faktor utama yang mempengaruhi kekuatan ikatan logam. Ni kena tahu ni. Ni Messi ni. Yang ni tolong buat star sikit. Dia suka tanya. Buat star sikit. Hak ni kena ingat ni. 3 faktor utama. Pertama, bilangan proton. Untuk menentukan kekuatan tarikan nukleus. Semakin banyak proton, semakin kuat ikatan. Okey, makin banyak proton, semakin kuat ikatan. 2, bilangan elektron yang dinyah setempatkan per atom. Lagi banyak bilangan elektron yang dinyah setempatkan, lagi kuat ikatan logam. Okey. Saiz ion, lebih kecil saiz ion, okey, semakin kuat ikatan. Okey, so ada 3. Ni kena ingat. Contoh, magnesium mempunyai ikatan logam yang lebih kuat daripada natrium. Maka takat leburnya adalah lebih tinggi. Okey. Magnesium mempunyai lebih banyak elektron valence yang dilepaskan ke lautan elektron. Kenapa pula dia cakap macam tu? Magnesium ada berapa elektron valence? 2. Magnesium ada 2 elektron valence. Natrium ada? 1. 1. Okey. Ini ada 2 elektron valence, natrium ada 1 elektron valence. Okey. Alright. Kalau soalan dia kata, okey, contoh kan, dia cakap magnesium mempunyai ikatan logam yang lebih kuat daripada natrium. Terangkan. Jawapan kamu mesti ada perkataan lebih kurang, lebih banyak, kurang daripada. Mesti ada ayat perbezaan. Dia memang tak tanya awak secara direct, bezakan. Tak ada. Dia cakap magnesium mempunyai ikatan logam yang lebih tinggi daripada natrium. Terangkan. Bila dia sebut 2, dia petik 2 bahan, maksudnya jawapan awak mesti dalam bentuk perbandingan. Magnesium mempunyai lebih banyak elektron valence yang dilepaskan ke lautan elektron berbanding. Awak kena tulis ni. Ni tak tulis kat sini ni. Kena tulis. Berbanding natrium. Okey.
Ion magnesium juga lebih kecil dan mempunyai 2 proton. Oleh itu, tarikan elektrostatik yang lebih kuat di antara ion-ion positif dan elektron-elektron yang dinyah setempatkan. Tengok ni poin yang penting ni. Okey. Tenaga yang lebih tinggi diperlukan untuk memutuskan ikatan. Ini ayat wajib kalau kita nak cerita tentang takat lebur yang lebih tinggi. Okey, tenaga yang lebih tinggi diperlukan untuk memutuskan ikatan. Kalau awak nak tambah, awak tambahlah satu lagi kat bawah ni, maka kesimpulan dia. Maka, ambil atas ni, ayat atas ni. Ni kesimpulan kalau awak nak tulis. Okey, maka takat lebur bagi magnesium lebih tinggi daripada takat lebur natrium. Okey? Alright. Seterusnya, sifat kekondaksian elektrik. Okey, logam dapat mengkondaksi elektrik kerana elektron dalam larutan elektron bebas bergerak ke seluruh logam dengan membawa cas. Ni yang saya cakap tadi ni. Kerana elektron dalam lautan elektron bebas ke seluruh logam dengan membawa cas. Okey, contoh. Okey, kenapa logam magnesium boleh mengkondaksikan elektrik? Kerana satu, cation adalah bebas bergerak dan membawa cas. Okey, lautan elektron mempunyai elektron yang bergerak bebas, okey, dan membawa cas. Cation dan lautan elektron adalah bergerak bebas dan membawa cas. Ni dia punya penerangan dia. Okey, kesimpulan dia, kenapa logam magnesium boleh kondaksi elektrik? Kerana dia mempunyai lautan elektron bebas yang bergerak secara bebas. Okey, dengan membawa cas. Itu dia. Okey, boleh? Boleh. Boleh. Okey. Boleh. Dekat bawah ni, okey, dia ada sifat-sifat sebatian ion dan sebatian kovalen. Nanti yang latihan yang 23 tu nanti buatlah. Okey? Buatlah. Okey. Jawapan tak ada. Ambil gambar lah. Hantar kat GC boleh? Sekejap lagi teacher ni. Sekejap lagi teacher apa? Sekejap lagi teacher buat assignment dekat tu. Teacher tak buat lagi, nanti teacher buat. Teacher dah buat, nanti teacher khabar. Okey. Sifat-sifat sebatian ion dan sebatian kovalen. Yang ni hari tu dah sentuh tapi secara ringkas dekat sini dia ada bagi secara lebih detail. Okey. Sebab kan biasa soalan kimia kan dia suka menyusahkan kita. Dia akan tanya dia akan bagi penyataan sebatian ion, takat didih dan takat lebur bagi sebatian ion adalah lebih tinggi daripada sebatian kovalen. Dia bagi tahu kat kita benda tu. Lepas tu dia akan tanya, kenapa? Dah bagi tahu, tanya pula. Okey, jadi nak menjawab soalan kenapa tu, kena tahu dia punya penerangan dia. Okey. Kenapa sebatian ion dia punya takat lebur dan takat didih tinggi berbanding dengan sebatian kovalen? Okey, ion positif dan negatif tertarik antara satu sama lain oleh daya tarikan elektrostatik yang kuat. Ni dia punya punca dia. Daya tarikan elektrostatik yang kuat. Manakala, itu cara awak dah tahulah kan, nak cerita pasal perbandingan. Manakala molekul-molekul untuk sebatian kovalen ditarik oleh daya tarikan antara molekul ataupun van der Waals yang lemah.
Awak tulis daya tarikan antara molekul pun betul. Awak nak tulis daya tarikan van der Waals pun betul. Dengan syarat ejaan Waals ni betul. Okay. Gitu ke ejaan the Waals tu? Macam salah je. Cuba cek balik ejaan van der Waals ni. Okay. Ejaan van der Waals ni kena betul. Selalunya orang salah kat sini. Dia pergi tulis wall, dinding. Okay. Lebih tinggi tenaga haba yang diperlukan untuk mengatasinya. Okay, bolehlah awak buat ayat. Dia sebenarnya dalam kimia, awak nak buat dalam kotak macam ni pun boleh. No problem. Boleh. Dia tak macam bio. Bio tak boleh buat kotak macam ni. Kimia boleh. Okay, awak boleh buat macam ni. Ataupun awak nak buat ayat panjang pun boleh juga. Ion positif dan negatif. Sebatian ion mempunyai daya tarikan elektrostatik yang kuat, manakala sebatian kovalen mempunyai daya tarikan antara molekul yang lemah. Maka lebih, tak payah maka-maka lah. Lebih tinggi tenaga haba yang diperlukan untuk mengatasi daya tarikan elektrostatik berbanding berbanding tenaga haba yang diperlukan untuk mengatasi daya tarikan antara molekul. Contoh ayat dia. Pandai-pandailah nak buat ayat. Apa dia Azri? Dia tak adalah susah tapi dia leceh lah. Ya, leceh. Ya, betul. Kalau awak buat kotak ni, awak boleh nampak lagi jelas berbanding awak buat dalam bentuk esei. Okay, so pilihlah mana yang mudah. Sebab saya tak boleh nak kata buat macam ni senang. Sebab ada setengah orang dia rasa nak buat kotak ni leceh. Ada setengah orang dia rasa nak buat ayat panjang tu cepat keliru. So pilihlah mana satu ni. Kalau boleh mahirkanlah dalam bentuk kedua-duanya. Okay, kena pandai-pandai sendirilah. Okay, alright. Kedua, kekondaksian elektrik. Okay, sebatian ion boleh mengkondaksi elektrik, manakala sebatian kovalen tidak boleh mengkondaksi elektrik. Okay. Kenapa? Sebab sebatian dalam bentuk leburan atau aqueous mempunyai ion-ion bergerak bebas. Manakala sebatian kovalen wujud sebagai molekul neutral dan tiada ion yang bergerak bebas. Okey, jadi ion-ion dalam sebatian ion boleh membawa caj elektrik. Manakala sebatian kovalen tidak boleh membawa caj elektrik. Okey, itu untuk kekondaksian elektrik. Okey, ketelarutan. Okey, ketelarutan sebatian ion larut dalam air tapi tak larut dalam pelarut organik. Dia terbalik ni. Kalau awak perasan, dia terbalik. Sebatian ion larut dalam air, tak larut dalam pelarut organik. Sebatian kovalen pula tak larut dalam air tapi dia larut dalam pelarut organik. Kesimpulannya, kalau kita nak larut sebatian ion, kita larutkan dalam air. Okey. Kalau saya nak larutkan sebatian kovalen, saya akan guna pelarut organik. Okey. Macam cat lah, cat. Ada cat air, ada cat minyak. Cat air tu maksudnya dia adalah terbentuk daripada sebatian ion. That's why dia boleh larut dalam air. Boleh tak cat dinding yang kita kata cat larut air tu nak guna minyak lah untuk larutkan dia, boleh? Tak boleh lah. Dia tak larut pula, dia jadi berketul. Sama juga macam cat minyak, cat besi kan. Cat besi dia tak larut dalam air. Kita kena guna apa kita guna? Turpentin apa? Turpentin lah kan untuk larutkan cat dalam cat minyak tu.
Sebab dia ada sifat dia yang tersendiri. Kenapa cat apa nama kita panggil tu? Cat pagar. Okey, dia tak larut air. Kalau dia larut air, hari ni kita cat, esok hujan, habislah cat tu. Hari ni letih cat pagar. Malam kadang hujan, esok tengok togel dah pagar. Sebab cat tu larut dalam air. That's why lah dia ada cat yang boleh larut dalam air, dia ada cat yang larut dalam minyak. Macam yang cat larut air ni kita cat kat mana? Dinding. Kat dinding. Dinding dalam rumah, betul tak? Sebab kita tak adalah pula saja-saja hari ni nak main air dalam rumah sembur-sembur dinding ada? Tak ada kan? Dia tengok pada keperluan. Okey, kemeruapan. Meruap dia. Okey. Untuk sebatian ion, kemeruapan dia rendah. Okey. Sebab apa? Sebab ion ditarik oleh daya elektrostatik yang kuat. Okey. Sebatian kovalen dia cepat meruap. Okey. Sebab daya tarikan dia adalah lemah. Sebab dia lemah, senanglah nak putus. Kan? Jadi macam bercinta juga. Ikatan cinta yang lemah cepat tiba. Okey dah. Sebelum pergi melarut lagi banyak, saya berhenti dulu kat situ. Okey, sebatian ion tidak dapat mengalirkan elektrik dalam keadaan pepejal kerana ion-ion di dalam kedudukan tetap dan tidak bergerak bebas. Sebatian ion dia mesti dalam bentuk aqueous ataupun dalam bentuk leburan. Ni kena ingat ni. Sebatian ion ni dia mesti dalam bentuk leburan. Bodoh tulisan. Lama tak menulis. Leburan atau aqueous. Betul ke macam tu? Betul lah. Anggaplah betul. Okey. Leburan ataupun aqueous. Okey. Baru dia boleh mengkondaksikan elektrik. Macam garam lah. Garam awak tabur je garam, ada elektrik jatuh atas, ada wayar elektrik jatuh atas garam, dia tak boleh bebaskan, dia tak boleh alirkan elektrik. Tapi kalau awak dah larut air garam, dia boleh mengalirkan elektrik. Okey? Baru tahu. Ya. Begitu. Memang tak boleh. Contoh katalah awak tengah berenang-renang di dalam serbuk garam. Apa kekeedoh berenang dalam garam. Okey. Berenang-renang dalam garam. Tiba-tiba dah jatuh wayar elektrik kat dalam tu. Awak tak akan menggelupur dekat dalam tu. Sebab garam kan NaCl kan. Awak tak akan kena renjatan elektrik. Tetapi tiba-tiba awak berpeluh dengan banyaknya ada air. Menggelupurlah awak kat dalam tu. Okey. Jadi Thor. Jadi Thor. Okey, boleh? So habislah tajuk ikatan kimia. Yeay. Habis lagi satu bab. Ada apa-apa tak nak tanya? Sebelum kita mengakhiri bab ikatan kimia yang seronok ni. Apa yang kita kena tahu? Apa yang kita kena tahu? Okey, pertama kita ada berapa ikatan kimia yang kita belajar? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, betul? Betul. Okey, kita ada ikatan ion. Okey. Stoplah sharing dulu. Okey. Kita ada ikatan ion. Kita ada ikatan kovalen. Kita ada ikatan hidrogen. Ada ikatan datif. Dan juga ada ikatan logam. Hak ni 5 ni wajib tahu setiap ciri-ciri dia. Okey. Apa itu ikatan ion? Macam mana dia terbentuk? Okey, apa sifat-sifat dia? Okey, secara mudahnya yang saya boleh kata ikatan ion ni atom A akan menderma
atom logam akan menderma elektron kepada atom bukan logam. Okey, lepas tu dia membentuk ion. Ikatan ion macam mana? Atom logam akan jadi ion positif. Atom bukan logam akan jadi ion negatif. So, positif dengan negatif akan bukan bercantum, akan tertarik. Guna istilah yang betul akan tertarik antara satu sama lain oleh daya tarikan elektrostatik. Macam tu. Okey, itu untuk sebatian ion. Okey, untuk sebatian kovalen. Apa dia yang kita nak cerita? Perkongsian elektron. Satu atom bukan logam akan berkongsi elektron. Sama ada 1, 2 atau 3 bergantung kepada dia punya ikatan tadi. Okey, berkongsi elektron dengan dengan atom bukan logam yang lain. Dia akan berkongsi elektron. Okey, nanti dia akan dia tertarik oleh apa tu? Ikatan daya tarikan antara molekul. Daya tarikan antara molekul ataupun daya tarikan van der Waals. Lepas tu dia ada cerita juga tentang struktur Lewis. Okey. Ketiga, ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen tu macam mana pula? Macam mana ikatan hidrogen? Okey, daya tarikan antara atom hidrogen dengan atom yang mempunyai keelektronegatifan yang tinggi. Ada 3 atom yang kita kena yang biasa kita sebut nitrogen, oksigen dengan fluorine. Okey, gitu. Boleh? Nanti tengok balik. Nanti buat nota ringkas. Tadi semula apa ciri-ciri semua ikatan-ikatan ini. Okey. Lepas tu kita ada ikatan datif yang kita belajar hari ini. Kemudian kita ada ikatan logam yang juga kita baru belajar hari ini. Okey, lepas tu apa yang kita kena tahu lagi? Beza. Apa beza antara ikatan ion dengan ikatan kovalen? Kenapa untuk setiap perbezaan tu ada kenapa-kenapanya. Kenapa takat lebur tinggi? Kenapa sebatian ion takat lebur tinggi? Kenapa ni? Soalan yang saya cakap tadi tu, yang last tu, yang perbezaan antara ikatan ion dengan ikatan kovalen tu, yang tu biasanya ditanya dalam soalan esei. Esei dia suka tanya. Jelaskan perbezaan di antara sebatian ion dan sifat sebatian ion dan ikatan kovalen dari segi takat lebur dan takat didih, kekondaksian elektrik, ketelarutan. Dia akan tanya macam tu. So, kena cerita lah. Dia ada berapa point tadi tu? 1, 2, 3, 4. So boleh jadi 8 markah kat situ. Okay? Boleh? Nampak macam banyak. Tapi tak ada arah lah belajar kan. Kau sikit kan tak tahu pula nak buat apa. Okay? Boleh buat alasan gitu. Alright. So, tugasan kamu untuk hari ini ialah soalan 23, muka surat 122. Dengan 1, 2, 3 tu, dia sambungan dia tu, dia ada 3 je soalan kat situ. A, B, ni kan. Yang ni kalau awak nak tulis jawapan je dekat atas kertas lain, ambil gambar pun boleh. Tak payahlah snap dua-dua tu.
Faham maksud saya? Awak ambil satu kertas biasa, awak tulis soalan 23, nombor 1 A, nombor 2 B, nombor 3 C, contoh dia. Ambil je gambar tu, nanti masuk kat Google Classroom. Lepas tu awak jawablah soalan 24 tu. Panjangnya. Okay, ni adalah contoh soalan lah. 24 sekali dengan AC ni kan lucu. Ya. Soalan 24 atas tu, 1, 2. Lepas tu soalan 24 struktur dan AC tu. Lepas tu dia kat bawah tu, tamat bab 5. Yay. Minggu depan kita masuk tajuk acid, base dan garam. Tak tahulah bila sekolah nak buka ni. Mungkin tahun depan. Kan? Sesedar saya tengok answer. Noni kita dah SPM dah teacher. Itulah. Belajar online je semua kan. Tak payah pergi sekolah. Sesedar SPM. Oh my gosh. Tak mau. Sebab setakat ni bulan 9 yang masuk tu pun mungkin Form 5 je dulu. Korang tak masuk lagi. Lepas tu korang tak tahulah bila. Dah kes pun belah-belah ribu dah ni sekarang ni. Nak keluar pun takut ni. Okay. Kertas periksa awak pun kita orang tak ambil lagi. Nak khabar je takut kan. Hari tu kan lepas kan ada banyak kes kan. Lepas terlalu banyak kes. Jadi kita takut sebab sekarang kan sporadic and then dengan varian deltanya, jadi benda tu mewujudkan sedikit kegusaran. So kita peram dulu in case kalau ada virus yang terlekat pada paper contohnya, okay, so dia mati dulu lah baru kita ni kan. Sebab kan dia cakap apa, dia expired. Sebab virus dia kena hidup bila ada perumah kan. Awak belajar bio dah masuk belum bahagian tu? Belum lagi Belum. Dia kena ada perumah dia. Jadi kalau paper tu benda bukan hidup. So dia tak ada perumah. So dia akan mati. Tapi bila mati tu dia bergantung kepada ni lah. Kertas pada berapa hari. Macam tu lah. Parasite ya teacher. Virus ni dia parasite. Dia perlukan perumah untuk dia duplicate dan hidup. Okay, virus dia tak boleh ni. That's why dia kena, sebab tu penyebaran dia tu dia kena pindah daripada satu host ke host yang lain. Faham saya? Itulah nak macam mana, dia pun makhluk. Nanti kan dia cakap, saya makhluk hidup juga, saya perlu kan payah pula nak bertekak dengan dia kan. Sebaiklah dia tak boleh cakap. Kan tiba-tiba virus cakap dengan kita kan dah lari. Okay, so please stay safe, duduklah di rumah, janganlah ke mana-mana, jangan percaya dengan siapa-siapa pun. Istilah saya sekarang ialah jangan percaya dengan siapa-siapa pun sebab kita tak tahu. Yang tak ada gejala pun ada. Tata saya ada, saya pun tak perasan. Tata orang sebelah pun ada. Sebab kalau tengok statistik setiap hari yang tidak bergejala tu banyak, betul tak? Yang tak bergejala. Tapi sebenarnya lagi satu segi, okeylah dia tidak mengancam nyawa kalau dia tak bergejala ni. Tapi dia boleh bagi ke orang lain tanpa kita sedar. Macam tu problem dia. Okay, so tu je lah. Sekejap lagi awak ada kelas lain pula. Sorry lah sebab hari ni saya lewat, telat. Okay, so nanti saya berhenti dulu supaya awak boleh rehat sebab lepas ni ada kelas lain lagi. Alright, video ni nanti saya akan masukkan dekat Google Classroom. Okay, ya boleh. Kerja ni hantar bila? Hantar bila? Macam biasa selalunya saya akan bagi tempoh dalam 3-4 hari ke. Kalau kita hari Selasa kan sampai hari Ahad ni ke. Nanti saya akan letak due date hari Ahad ni. Okay. Teacher, Saya. yang soalan 24 pun teacher nak suruh hantar juga kat GC. Hantar Okay. semua. Kalau tak saya tak tahu awak dapat ke tak dapat ni. Okay, sebab tak ada jawapan. Kalau jawab soalan yang, kalau soalan pengiraan tu kan dia ada jawapan. So saya boleh tak tanda pun tak apa. Awak tak dapat jawapan, awak boleh tanya saya. Okay, untuk soalan yang essay macam ni, awak kena hantar supaya saya boleh tanda. And then nanti apa yang salah tu, kan biasa saya tanda and then saya letak balik dekat Google Classroom tu. So awak boleh buka dan semak lah.
Nanti awak ambil masa untuk buka balik, tanda semula dalam buku awak, ikut apa yang saya tanda. And then kalau awak jawab salah tu, carilah dalam buku. Lepas tu kalau tak dapat juga boleh tanya dengan saya. Okay? Okay. Alright. So ada soalan lagi? Tak ada. Tak ada. Okay. So stay safe everyone. Saya doakan semua orang duduk dalam keadaan yang sihat. Hajar semoga cepat sembuh. Okay, sama-sama kita doa untuk Hajar, untuk keluarga Hajar. Okay, doakan juga untuk sahabat-sahabat kita mana yang tengah bergelumang dengan virus-virus ni. Saya ada cakap dengan budak form 3 yang duduk di pusat kuarantin. Okay. Sampai sekarang dia bau dan dia rasa dia tak ada. Ya Allah, macam mana? Macam tak bestnya makan. Bila kita makan buah limau tu, kita tak rasa buah limau. Kita kenyang tapi kita tak dapat nikmat rasa tu. Kita tak dapat nikmat bau. Okay, tolong doakan sahabat-sahabat kita mana yang terjejas dengan ni, family-nya yang terjejas dengan virus COVID ni. Semoga semua orang cepat sihat. Okay, dan boleh menjalani kehidupan macam biasa. Okay, ya. Ramai ke budak sekolah ni yang ada dekat kena kuarantin? Setakat ini maklumat yang saya dapat ada dalam 4 atau 5 orang. Yang memang duduk di pusat, yang memang dia sendiri tu positif. Kesian lah. Memang saya selalu juga tanya demam ke, dia kata demam dah, tak demam dah, tapi dia rasa dengan dia bau tak ni. Dan saya baru tahu sebenarnya selepas 10 hari virus tu duduk dalam badan kita, dia dah tak boleh jangkit dengan orang lain dah. That's why perlunya kita, macam saya cakap tadi tu, kita jaga kita. Faham maksud dia? Maksudnya contoh katakanlah saya dijangkiti virus tapi saya tidak bergejala. Okay, sebab saya dah complete dose, vaksin saya dah lengkap. Okay, lepas tu saya duduk kat rumah. Saya tak pergi mana-mana. Saya tak jumpa dengan orang lain. So virus tu dia duduk dalam diri saya sampai 10 hari, dia dah tak boleh jangkit dah kat orang lain. Faham tak? So kita dah tak jadi ejen penyebaran tu. That's why lah dia orang suruh kita duduk kat rumah, jangan pergi mana-mana. Faham tak? Okay. Hanya sebab kita tak bergejala kan, kita rasa kita sehat, kita pergi dekat orang lain. Saya jumpa Azri, saya pun cakap dengan Azri kan, okay, virus tu na'udzubillah pergi dekat Azri contohnya. Azri tak vaksin lagi, daya ketahanan badan Azri tak sekuat saya. Azri pula yang sakit. Kita tak nak macam tu. So kita duduklah dekat rumah, kita jaga diri kita, dalam masa yang sama kita akan jaga orang lain juga supaya tak kena virus jahanam ni. Okay. Sebab kita tak boleh nak bunuh virus. Virus ni sampai bila akan ada. Corona ni dah beribu-ribu tahun dah ada dalam dunia ni sebenarnya. Cuma dia sentiasa evolution. Dia jadi lagi jahat, lagi susah nak hapus, lagi senang nak berdebat. Dia macam tu. Kita tak boleh nak ni. Sebab tu ada orang kata memang virus ni akan ada sampai bila-bila. So macam mana kita nak adapt? Macam virus sesama biasa tu, memang daripada dulu lagi dah ada orang sesama, betul tak? Tapi sebab body kita, dia boleh adapt dah dengan virus tu. Kita pun berevolusi, kita pun body kita pun jadi makin kuat. Jadi bila semua orang dah kuat, bila kena pun kan, mungkin jadi lepas ni bila kena kita hanya demam sesama yang kita boleh makan ubat, kita baik, lepas tu virus tu tak bagi ke orang lain. Macam tu je. Okay, so sama-samalah kita doa supaya kita keluar daripada kemelut ni, dan kita tak payah dah nak bersusah-susahan lagi. Okay, kita boleh pergi sekolah macam biasa apa segala. Okay, so itu saja untuk hari ni. Thank you very much pada yang masuk. Okay, kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, teacher. Alright. Thank you, teacher. Okay. Thank you, teacher. Sama. Thank you, teacher. Okay. Thank you, teacher. Welcome.